أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Katakanlah wahai Muhammad SAW, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, Engkaulah yang memberikan kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan dari sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang menghinakan sesiapa yang Engkau kehendaki. Di dalam kekuasaan Engkaulah sahaja adanya segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Engkaulah wahai Tuhan yang memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang. Dan Engkaulah yang memasukkan waktu siang dalam waktu malam. Engkaulah juga yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari benda yang mati. Dan Engkaulah yang mengeluarkan benda yang mati dari sesuatu yang hidup. Engkau jualah yang memberi rezeki pada sesiapa yang Engkau kehendaki, dan tiada perhitungan hisapnya. Mengikut para ulama, ayat ini ada sebab nuzulnya, sebab turun ayat ini. Satu riwayat mengatakan sebab turun ayat ini setelah Nabi SAW membuka Mekah dan Allah menjanjikan Parsi dan Rom akan ditakluk oleh Islam. Lalu orang-orang munafik dan orang Yahudi Madinah mempersendakan, mengejek-ngejek orang Islam. Mekah bolehlah takluk, orang Arab ni takluk. Mana boleh nak takluk Parsi dengan Rom, kuasa besar dunia. Madinah kecil je nak lawan kuasa besar dunia. Ada juta-juta badan tentera. Mereka memperkecilkan. Mereka lupa akan kuasa Allah Ta'ala, kebesaran Allah Ta'ala. Allah Maha Berkuasa. Tak ada kerajaan yang kekal atas dunia ni. Yang kekal kerajaan Allah Ta'ala saja. Sama ada kerajaan kafir, termasuk kerajaan Islam, tak kekal. Allah Ta'ala nak uji manusia. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Tuhan yang di dalam genggamannya sahaja kerajaan. Dia berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Allah yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa yang baik amalannya? Allah itu Maha Pengampun, Maha Perkata lagi Maha Pengampun. Allah Ta'ala nak uji kita. Allah Ta'ala jadikan senang dan susah, sihat dan sakit, kerajaan adil dan kerajaan zalim. Tunjuk depan mata. Mu nak pilih Islam, nak pilih bukan Islam. Dalam keadaan sihat, sakit, sihat pula. Siapa yang buat ni? Siapa yang berkuasa? Percaya tak ke Tuhan? Allah Ta'ala nak uji kita.
Nak uji sama ada kita bersyukur, kita bersabar. Kalau sakit, bersabar. Kalau sihat, bersyukur. Menang bersyukur, kalah bersabar. Allah Ta'ala nak uji. Siapa yang terus bersama dengan Islam, maka kerajaan besar Parsi dan Rom akan jatuh dan tumbang bila tiba masanya. Maka masa hijrah, Nabi dah sebut Parsi akan jatuh ke Islam. Tak berlaku masa Nabi hidup, berlaku zaman Sayyidina Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Nabi tak ada tengok. Sahabat-sahabat nak tengok. Bukan mesti Nabi lihat kemenangan itu. Macam Nabi Musa AS. Zaman Nabi Musa, Nabi Harun tak boleh masuk ke Palestin. Bani Israel tak sanggup berjihad. Lepas Nabi Musa, Nabi Harun wafat, barulah Bani Israel masuk ke Palestin. Yusha' bin Nun memimpin Bani Israel masuk ke Palestin. Nabi Sulaiman, Nabi Daud Sulaiman tengah-tengah memerintah, Tuhan ajar Nabi Sulaiman jatuh. Lepas tu naik balik. Kerajaan Nabi Sulaiman pun tak kekal, yang menakluk dunia. Naik kerajaan kafir pula. Allah Ta'ala nak uji. Begitulah dalam dunia. Kita kena sedar ini ujian daripada Allah Ta'ala. Semua kerajaan dia dalam tangan kuasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh beri, boleh cabut bila-bila masa saja. Kerana nak uji manusia. Ini kita kena sedar. Saya tengok ulama tafsir meriwayatkan tentang ayat ni juga. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, seorang sahabat yang terkenal, yang alim, Nabi sayang pada dia. Tiba-tiba satu hari jemaah, Nabi tengok dia tak ada. Tengok dia tak ada. Pada jumpa. Nabi tanya, wahai Mu'ad, mengapa mengundang orang Mu'ad ini? Rasulullah hanya tahan dia orang Yahudi minta hutang saja. Minta hutang, saya dah bayar hutang dia. Duduk berlawan dengan dia sampai saya tak ada nak bagi jemaah. Nabi kata, aku nak ajar kamu. Membaca ni. Qulillah malikul ayat ni. Lepas tu, mu sebut. Hadapmu minta lepas hutang. Ini satu riwayat. Jadi ulama mengatakan ayat ni termasuk Ismullahil Azam. Nama Allah yang besar. Kalau ada apa-apa hajat, baca ayat ni, lepas tu berdoa. Ini ada kelebihan ayat ni. Ayat yang sangat pendek, memberi makna yang sangat besar. Duk cari ilmu payah sangat. Padahal mudah je. Dalam Quran duduk wirid sama. Tapi kita tak tahu kelebihan ayat ni. Qulillahumma malikal, katakanlah wahai Muhammad, Allahumma malikal, ya Allah ya Tuhanku, Engkau yang memiliki segala sesuatu, termasuk kerajaan yang ada di atas dunia. Kerajaan yang besar, kerajaan yang kecil, semua di bawah Allah Ta'ala, bawah kuasa dia. Engkau yang memiliki kerajaan. Tu'til mulka man tasha', engkau beri kerajaan pada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzu'ul mulka mimman tasha', dan engkau cabut kerajaan pada siapa yang engkau kehendaki. Jangan kita berasa, kerajaan ni akan kekal, tak jatuh sampai bila-bila. Tak kena sampai dia. Kalau seorang berkuasa macam dia berkuasa, tak sampai bila-bila. Ini, dia tak sedar kekuasaan itu daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh cabut bila-bila masa saja. Sebab tu ayat ni diwiridkan lepas semayang. Ayat sangat besar makna dia. Wa tu'izzu man tasha', engkau memuliakan sesiapa engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasha', dan engkau jadikan hina sesiapa yang engkau kehendaki. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, bila pergi ke Palestin, bila tentera Islam masuk ke Baitul Maqdis, zaman Sayyidina Umar, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah jadi penglima tentera Islam, mengalahkan Rom. Setelah tentera Rom dikalahkan, Abu Ubaidah jadi penglima. Abu Ubaidah ni bijak, Khalid bin Walid penglima tentera.
Abu Ubaidah ni penglima tertinggi dan pentadbir. Padri Baitul Maqdis minta nak berunding dengan Sayyidina Umar sendiri. Nak suruh kunci Baitul Maqdis ni. Sayyidina Umar sendiri. Ubaidah atau Khalid balik, tubuh besar. Khalid balik ni tubuh besar, macam Sayyidina Umar juga. Tok keliru lah tu Khalid balik. Dia duduk di atas kota tengok Khalid, tengok nak tak, bukan. Dia kata aku lain bukan Sayyidina Umar. Aku tahu dah. Aku baca dalam kitab aku. Orang ni macam mana sifat dia. Akhirnya Abu Ubaidah tulis surat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun marilah. Mari ke Baitul Maqdis. Kemudian Madinah. Siapa dia buat tengok baju ada tapung baju pula. Ketua negara baju tapung. Dia tengok berapa tapung dia, tengok gini. Ya sungguh. Ya sungguh. Barulah dia benar masuk surah kunci. Sayyidina Umar pun masuk Baitul Maqdis. Melawat gereja Baitul Laham. Masjid Aqsa masa itu tempat buang sampah. Gereja Baitul Laham. Tanya dekat mana tapak Masjid Aqsa. Tunjuk tapak. Buat semula Masjid Aqsa. Masuk ke gereja, masuk waktu semayang. Sayyidina Umar kata, nak semayang mana? Dia kata, semayang sini lah, semayang dalam gereja. Sayyidina kata, la yanbaghi li Umar an yusalli fi hadzal makan. Fasalla yaqulu an-nas salla Umar fi hadzal makan wa yabnuna fiha masjidan. Sayyidina Umar kata, tak boleh Umar semayang sini. Nanti satu hari nanti, orang akan kata Umar pernah semayang sini. Nanti orang buat gereja, orang buat masjid sini. Semayang luar. Sayyidina Umar pun semayang luar. Memang betul lah. Lepas tu orang buat masjid. Pak Sayyidina Umar semayang tu ada masjid. Sampai sekarang, berefek dengan gereja. Sampai sekarang, ada. Jadi, masa tu Islam sudah menang. Dia Padri ni, dia mazhab lain dengan Rom. Rom Timur mazhab Ortodok juga, dia Ortodok lain. Dia Kristian dengan Kristian ni, dia baloh. Dia berperang pun. Memanglah dia tak reda Rom ni takluk. Kerana zalim. Bila orang Islam mari, dia terima orang Islam mereka dan buat perjanjian. Sayyidina Umar kata, tak orang buat gereja mu. Ada perjanjian, tak orang buat gereja. Mu dengan ibadatmu, cara mu. Hidup buat kerajaan Islam. Orang Islam bayar zakat, mu bayar cukai. Jizyah. Ada perjanjian. Perjanjian Umar ni, kenal perjanjian tu. Perjanjian jadi asas pemerintahan masyarakat majmuk yang Nabi ajar. Sayyidina Umar teruskan. Dan Sayyidina Umar kata ke orang Islam, nahnu qaumun azzanallahu bil Islam. Famahma nabtaghi azza bi ghairi ma azzanallah adallana Allah. Kita adalah umat yang diberi kemuliaan, keperkasaan oleh Allah dengan Islam. Sekiranya kita cari lain pada Islam, kita akan jadi hina. Kalau cari lain pada Islam, hina. Memang betul lah. Orang Arab, dia beri kemuliaan dengan Islam. Bila orang Arab tinggal Islam, pegang kebangsaan. Kebangsaan lebih pada Islam lagi. Tak salah kebangsaan, bukan salah. Tapi Islam kena dulu. Islam menyelamatkan bangsa. Tegakkan Islam, bangsa selamat. Kalau bangsa saja Islam buah belakang, bangsa itu tak selamat. Jadi kena selamatkan dengan Islam. Di sinilah. Wa ta'izzu man tasha wa tudillu man tasha. Allah Ta'ala memuliakan sesiapa yang kau kehendaki. Dan Allah Ta'ala hina sesiapa yang kau kehendaki. Tuhan kata wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Jika sekiranya kamu orang Arab berpaling daripada perjuangan menegakkan Islam, Tuhan tukar kaum lain berkamu. Kaum lain yang terima Islam. Orang Arab tak dah. Maka berlakulah orang Kurdis, orang Turki,
orang Arab tak memimpin lagi. Bila Baitul Maqdis ditakluk oleh Salib 100 tahun, tentera Salib takluk Baitul Maqdis, siapa dia yang bebas balik? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin ni orang apa? Orang Arab, bukan? Orang Kurdis. Salahuddin ni seorang pemimpin raja Kurdis yang memimpin dunia Islam berperang, bebaskan Baitul Maqdis. Sebab itulah orang putih ni dendam kepada orang Kurdis ni tak beri negara sampai hari ni. Dalam pembahagian saya sebiku, orang Arab ada negara, Iraqnya macam-macam. Orang Kurdis dia tak bagi negara. Kurdis satu kaum Islam, mazhab Syafi'i macam orang Melayu juga. Berzanji itu, orang duk zangi itu, berzanji ni orang alim, berzanji. Nama dia tulis puji Nabi. Kita duk buat zangi sampai hari ni. Itu orang Kurdis yang mengarang Barzanji. Al-Barzanji, seorang alim Kurdis mazhab Syafi'i. Salahuddin Al-Ayyubi orang Kurdis. Tuhan tukar orang Kurdis, bukan orang Arab. Kemudian orang Kurdis tak ikut Islam, ikut komunis sekarang ni, jatuh. Naik orang Turki ikut Islam. Orang Iran ikut Islam. Orang Melayu ikut Islam, orang Melayu yang naik. Mana-mana bangsa yang kuat dengan Islam, dia akan mulia. Wa tu'izzu man tasha', engkau muliakan siapa yang kau kehendaki. Wa tudillu man tasha', engkau hina siapa yang kau kehendaki. Biadikal khair, di dalam kekuasaanmu sahaja kebaikan, wahai Tuhan. Innaka ala kulli syai'in qadir, engkau maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Tulijul laila fin nahar, engkau memasukkan malam dalam siang. Walau tulijul nahar engkau masukkan siang dalam malam. Kita tengok waktu semayang kan, kadang-kadang awal, kadang-kadang akhir. Kadang-kadang panjang malam, kadang-kadang panjang siang waktu ini. Jadi Tuhan masukkan siang dalam malam, malam dalam siang. Peredaran matahari. Ini kuasa Allah Ta'ala. Wa tukhrijul hayya minal mayyit, engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. Daripada makanan, daripada tanah. Tanaman daripada tanah, macam-macam baju, tanaman kita makan jadi air mani, jadi manusia. Tuhan keluarkan yang hidup daripada yang mati. Daripada benda yang tak ada apa, kering, jadi makhluk yang hidup. Kemudian daripada yang mati dia hidup. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, dikeluarkan yang mati dia hidup mati. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab, dan engkau beri rezeki pada siapa yang kehendaki. Engkau akan dia tidak terhingga hisab. Rezeki Tuhan tentukan. Manusia bekerja dan berikhtiar. Tuhan tentukan. Tuhan menentukan rezeki. Manusia kena kerja, kena ikhtiar. Kalau kita duduk congon, suruh Tuhan buat ibrah, jadi Tuhan pula jadi hamba kita pula. Kena fahamlah, kita ni hamba Tuhan kan. Kita bekerja, berikhtiar, doa kepada Allah Ta'ala. Jadi doanya, Qulillahumma malik, sehingga bighairi hisab. Itu ayat yang Ismullahil Azam. Kalau ada apa-apa hajat, baca ayat ni, selawat ke Nabi, sebutkan hajat kita. Utang-utang lah, ini termasuk dalam doa yang diperkenankan. Bukan kita doa tu mesti napok golek lah esok. Kadang-kadang Tuhan tangguh. Kadang-kadang Tuhan nak beri hari akhirat. Tuhan tak beri hari ni, nak beri hari akhirat. Tapi Tuhan mesti beri. Jangan apa-apa doa kita tak siapa hajat. Adalah tu. Tuhan nak beri hari akhirat. Tuhan Maha mengetahui segala-galanya. Tuhan mengetahui. Jangan tanya Tuhan pasal apa. Tuhan Maha mengetahui. Tuhan sayang pada kita lebih daripada kita sayang kita lagi. Wallahu a'lam.